Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran seterusnya bagi bab 7 untuk subtopik yang ketiga. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, yang pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan yang telah diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini juga dikenali sebagai Akta 32 dan telah digubal di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Okay, yang kedua, bahasa rasmi pentadbiran, di mana bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Pada tahun 1990, bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah. Okay, yang ketiga, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiat di seluruh negara. Sebagai contoh, Sekolah Alam Syah. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Okay, ini adalah untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okay, yang keempat, penubuhan universiti kebangsaan. Okay, telah ditubuhkan pada 18 Mei 1970 dan menjadi pusat pengajian awam pertama yang memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang khusus dalam bahasa Melayu. Kemudian adanya penubuhan Institut Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Kemudian institusi ini bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu. Institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sastrawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara. Siti Zainun Ismail dan Muhammad Haji Saleh telah diiktiraf sebagai sastrawan negara. Okay, yang terakhir, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, penubuhan Dewan Bahasa Pustaka ini pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor. Hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka dan pengarah pertama DBP ialah Tunku Abdul Aziz bin Tunku Abdul Hamid, di mana jawatan ini kini dikenali sebagai Ketua Pengarah. Pembukaan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Sarawak, Sabah adalah untuk memperkembangkan lagi bahasa dan memupuk perpaduan kaum. Okay, kita lihat peranan DBP. Okay, yang pertama adalah untuk mengembangkan lagi aktiviti bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan juga majalah. Memperbagaikan aktiviti sempena minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Dan yang terakhir, menggunakan slogan bahasa jiwa bangsa yang dilancarkan pada tahun 1960 di mana agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Okay, sebagai kesimpulannya, pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran,
Pelaksanaan sistem pendidikan berasaskan bahasa Melayu serta peranan UKM dan DBP sebagai pusat ilmu memastikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan negara. Sebagai pemimpin dan rakyat, wajar memainkan peranan bagi memartabatkan lagi bahasa kebangsaan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Okay, dan ini adalah tugasan untuk minggu ini. Okay, boleh sediakan dulu jawapan dan kita akan bincangkan kemudian. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.